Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Sharifah dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami akan bentangkan hasil tugasan sains sosial yang bertajuk sekularisme. Sebelum saya mulakan pembentangan pada hari ini, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Nurul Syakira binti Akhia, Syarimah binti Ibrahim, Nur Farah Wahidah binti Muhammad Razullah dan saya Nur Umairah binti Amir yang bernombor metrik 285767. Saya akan bentangkan pada pengenalan dan definisi terhadap sekularisme. Untuk pengenalan, sekularisme muncul semasa zaman Renaissance dan Enlightenment. Sekularisme ini muncul disebabkan berlakunya persilasafahaman terhadap fungsi agama dalam kehidupan manusia oleh kalangan penganut agama. Selain itu, zaman kegelapan ialah merupakan titik permulaan bagi wujudnya sekularisme. Ahli pemikir barat mengedepankan ajaran keagamaan dalam bidang ilmu, sekalipun mereka ini menjadi pelopor kepada ideologi sekularisme di Eropah. Fahaman sekularisme ini disebarkan ke seluruh dunia melalui aktiviti penjajahan oleh orang barat, iaitu orang Eropah. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang definisi sekularisme. Menurut atas teori 1993, sekular secara etimologinya bermaksud, ianya berasal daripada bahasa Latin, iaitu seculum. Ianya maksud waktu atau tempat tertentu. Sekular dalam bahasa Arab dipanggil al-imaniyah. Dari segi mafhumnya, al-imaniyah bermaksud memertabatkan ilmu, tetapi terjemahan kalimah al-imaniyah ini hanyalah tipu daya saja. Makna tersirat al-imaniyah ini ialah al-ladiniyah atau al-aqidah, bermaksud yakini tanpa agama atau yakini tanpa akidah. Setelah itu, menurut A.S. Hornbill 2004, sekular bermaksud sesuatu yang tidak bersangkutan yang dengan kerohanian dan keagamaan. Seterusnya, sekularisme juga diambil dari bahasa Inggeris yang bermaksud kepercayaan bahawa akhlak, pendidikan dan sebagainya, termasuk ekonomi dan politik, tidak berdasarkan kepada agama. Tambahan pula, menurut Kamus Dewan, sekularisme ini bermaksud fahaman, doktrin dan pendirian yang memisahkan agama dengan urusan manusia, urusan harian manusia, tidak bersangkutan dengan agama. Itu saja daripada saya akan serahkan kepada Nur Syakira. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syakira binti Akhia. Saya akan menyambung pembentangan dengan latar belakang masalah. Permasalahan yang berlaku ialah pergolakan yang terjadi di gereja merupakan salah satu faktor yang amat penting telah membawa sekularisme di dunia barat. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahawa sekularisme adalah satu fahaman yang menjauhi nilai-nilai agama dari segala aspek kehidupan dengan mengkaji pergolakan yang terjadi di gereja-gereja Kristian di dunia barat. Boleh dikatakan sebab inilah yang membawa kepada timbulnya sekularisme. Apabila munculnya sekularisme, ia telah memberi impak kepada manusia hari ini dari segi sosial, ekonomi dan teknologi. Dari segi sosial, keadaan sosial juga telah berubah menjelang 16 Masihi. Sikap golongan gereja yang telah berubah dan penyerangan telah berleluasa dengan ketara sekali, sehingga telah menjatuhkan maruah golongan gereja di kalangan masyarakat umum Kristian. Dalam suasana keruntuhan imej gereja, raja-raja, putera dan pendeta-pendeta
Kristian telah mula mengetepikan kemurnian agama Kristian demi mendapatkan kekayaan, perkembangan, kemajuan, binaan yang telah menarik minat ahli-ahli gereja kepada kehidupan sekular. Manakala teknologi, khususnya teknologi binaan dan proses pembangunan masyarakat telah berkembang dengan pesat. Oleh itu, Kristian di dunia barat telah berlumba-lumba mengejar harta dan kekayaan sehingga lupa tentang agama Kristian. Seterusnya, dari segi ekonomi, berikutan pembaharuan yang berlaku pada abad pertengahan sedikit sebanyak memainkan peranannya yang tersendiri dalam membangkitkan sekularisme. Robert Ingham mengatakan bahawa sikap ekonomi masyarakat Eropah yang materialistik yang diwarisi turun-temurun telah sebati dengan kehidupan mereka. Adalah satu faktor penting yang menyebabkan lahirnya sekularisme di Barat. Sikap ini terus mendapat rangsangan dari kebangkitan ekonomi yang pesat menyebabkan masyarakat dunia Barat mengetepikan nilai-nilai agama mereka. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nova Rawaidah binti Muhammad Razullah akan menyambung pembentangan untuk pembahagian isi. Untuk sejarah sekularisme, sekularisme merupakan satu fahaman yang memisahkan agama dari kehidupan. Ia muncul daripada pengukuhan gereja dan tindakan menyekat pintu pemikiran dan penemuan sains. Ia muncul akibat daripada tindakan paderi yang telah melakukan upacara agama yang bercanggah dengan nilai pemikiran dan moral. Sekularisme ini telah menyebabkan munculnya revolusi orang Eropah yang telah menentang golongan agama tujuh paderi. Untuk bahagian para pelopor terdiri daripada 4 orang, iaitu Institusi Gereja Katolik Rom, Aristoteles, Sultan Abdul Hamid II dan Toha Hussein. Untuk bahagian rasional kemunculan sekularisme ini pula, ianya berpunca daripada keangkuhan ruhiyah, keangkuhan ilmiah dan kesilapan gereja besar Eropah. Seterusnya pula ialah impak daripada sekularisme. Impak ini terbahagi kepada 3, iaitu sosial, ekonomi dan politik. Untuk bagi impak kepada sosial, sekularisme telah menyebabkan masyarakat terlibat dalam perkara yang keruntuhan akhlak. Contohnya, terdapat masyarakat terlibat dalam pengagihan dada, meminum arak, suka terhadap golongan yang sama jenis, iaitu lesbian dan gay, di mana lesbian merupakan suka di antara perempuan dan perempuan, dan gay pula ialah suka di antara lelaki dan lelaki. Sekularisme ini juga menyebabkan berlakunya homoseksual dan gangsterisme di kalangan penduduk. Seterusnya, untuk bahagian impak ekonomi. Impak sekularisme terhadap ekonomi telah menyebabkan lahirnya 3 bentuk sistem ekonomi, iaitu kapitalis, sosialis dan komunisme. Di mana sistem ekonomi ini ialah berdasarkan mementingkan kekayaan dan material semata-mata tanpa memikirkan halal dan haram serta kebajikan masyarakat. Untuk sistem kapitalis, sistem ini merupakan sistem yang cenderung kepada pengumpulan kekayaan oleh seseorang atau sesuatu kumpulan, dan ianya mematlamatkan keuntungan. Ianya memperjuangkan hak kebebasan seseorang dalam berekonomi tanpa had batasan. Sistem ini akan menyebabkan berlakunya jurang perbezaan di antara si kaya dan si miskin, di mana kesannya akan menyebabkan si kaya menjadi semakin kaya, manakala si miskin menjadi lebih miskin. Seterusnya, untuk sistem ekonomi sosialis pula ialah sistem ekonomi di mana sumber kekayaan dapat dinikmati bersama dan secara sama rata oleh setiap rakyat. Sistem ini memperjuangkan hak buruh dan orang bawahan menjadi sama rata. Namun sistem ini mempunyai
buruknya kerana ianya telah melanggar fitrah. Di mana contohnya, seseorang yang bekerja lebih masa atau lebih kuat, gajinya yang diterima adalah sama seperti orang yang bekerja sedikit. Untuk sistem komunisme pula ialah, sistem ini merupakan sistem yang menggalakkan penubuhan masyarakat tanpa kelas berdasarkan pemilikan dan kawalan sama ke atas pengeluaran dan harta secara umum. Namun, sistem ini telah menafikan hak mencari harta bagi yang mampu, di mana harta yang dikumpul akan dibahagikan kepada orang tanpa usaha si penerima tersebut. Dan akhir sekali ialah impak sekularisme terhadap sistem politik, di mana pada hari ini kita dapat melihat bahawa orang-orang yang mempunyai jawatan dalam politik kini hanyalah untuk kesenangan diri sendiri sahaja, di mana pengaruh, pangkat dan kuasa yang mereka peroleh tidak digunakan untuk memikul tanggungjawab daripada Allah SWT. Sekularisme ini menyebabkan aspek politik dipisahkan daripada tugas ahli agama. Kita dapat lihat bahawa dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW, aspek politik akan dibincangkan di dalam masjid, di mana masjid merupakan suatu tempat untuk Nabi Muhammad dan para sahabat membincangkan sesuatu benda. Namun kini dapat dilihat bahawa berlakunya pengasingan di mana ahli agama diletakkan di masjid, manakala ahli politik pula diletakkan di parlimen. Saya Syarimah binti Ibrahim akan membuat kesimpulan daripada kajian yang telah kami lakukan. Begitu banyak lagi isu yang boleh diperhatikan dan difahami berkaitan dengan pertembungan antara agama dan sekularisme dalam kehidupan masyarakat. Kesimpulan yang boleh kita perolehi daripada kajian ini ialah kesan penjajahan budaya itu, sama ada kita mahu atau tidak mahu menerima hakikatnya, begitu mendalam sehingga mengganggu gugat identiti jati diri yang sedia ada kepada sebuah masyarakat, tanpa kefahaman yang sebenar terhadap maksud terselindung di sebalik falsafah sekularisme yang disebarkan akan menyebabkan masyarakat kehilangan identiti yang asal, termasuklah perkara-perkara yang amat penting seperti akidah keagamaan. Oleh itu, mempelajari dan memahami falsafah sekularisme itu sangat penting dan perlu diutamakan.